Lukas bab 19. Yesus meneruskan perjalanan ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius. Dia ketua pemungut cukai dan sangat kaya. Dia coba hendak melihat siapa Yesus itu, tetapi tidak dapat berbuat demikian karena orang terlalu ramai dan dia pendek orangnya. Dia pun berlari mendahului mereka, lalu memanjat pokok ara untuk melihat Yesus yang akan melalui jalan itu. Apabila Yesus sampai ke tempat itu, dia mendongak ke atas lalu berkata kepadanya, Zakius, turunlah dengan segera karena pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakius turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan sukacitanya. Semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut. Dia hendak menumpang di rumah orang yang berdosa pula. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya kembali 4 kali ganda. Yesus berkata kepadanya, Pada hari ini juga penyelamatan telah datang kepada seisi rumah ini, karena kamu juga seorang keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Yesus menceritakan sebuah ibarat kepada mereka yang mendengarnya. Dia kini telah hampir tiba di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan menjadi nyata tidak lama lagi. Jadi, Yesus berkata, Seorang bangsawan telah berangkat ke negeri jauh untuk dilantik menjadi raja dan akan kembali. Terlebih dahulu dia memanggil 10 orang hambanya, lalu memberi masing-masing 10 mina dan berkata kepada mereka, Uruskanlah uang ini sehingga aku pulang. Tetapi rakyat negeri itu membencinya dan menyuruh utusan-utusan untuk memberitahunya, Kami tidak mahu orang ini menjadi raja kami. Setelah dia menjadi raja, dia kembali dan memerintah hamba-hamba yang telah diberi uang emas datang menghadapnya dengan segera. Dia ingin mengetahui jumlah keuntungan dalam perniagaan masing-masing. Yang pertama menghadap dan berkata, Tuan, 1 mina tuan itu telah menjadi 10 mina. Tuan itu berkata kepadanya, Bagus sekali, hamba yang baik. Oleh sebab engkau telah setia dalam perkara kecil ini, aku akan menjadikan engkau penguasa 10 buah kota. Yang kedua menghadap dan berkata, Tuan, 1 mina tuan itu telah menjadi 5 mina. Tuan itu berkata kepadanya, Engkau akan menjadi penguasa 5 buah kota. Seorang hamba lagi menghadap dan berkata, Tuan, inilah mina tuan yang telah aku simpan di dalam sehelai kain. Aku takut akan Tuan karena Tuan seorang yang keras hati. Tuan mengambil apa yang bukan milik Tuan dan menuai apa yang tidak Tuan taburkan. Tuan itu berkata, Hamba yang zalim, aku akan menghukum engkau mengikut kata-katamu sendiri. Engkau mengetahui aku ini seorang yang keras hati, mengambil barang yang bukan milikku dan menuai apa yang tidak aku taburkan. Jadi mengapakah engkau tidak memasukkan uang itu ke dalam tabung? Kemudian setelah aku kembali, dapatlah aku ambil uang itu dengan faedahnya. Lalu tuan itu berkata kepada orang yang berdiri di situ, Ambillah mina itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Mereka pun berkata kepadanya, Tuan, dia sudah ada 10 mina. Jawabnya, setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sesuatu, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekarang, bawalah kemari seteru-seteruku yang tidak mahu aku menjadi raja mereka. Bunuhlah mereka di hadapanku. Setelah Yesus berkata demikian, dia pun berjalan mendahului mereka menuju ke Yerusalem. Apabila dia berhampiran Betfage dan Betania yang terletak di bukit bernama Bukit Zaitun, dia mengutus 2 orang muridnya. Katanya, Pergilah ke kampung di hadapan itu. Apabila kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa ke sini. Jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapakah kamu melepaskan keldai? Kamu hendaklah berkata kepadanya, Tuhan memerlukannya. Mereka pun pergi dan mendapati sebagaimana yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melepaskan anak keldai itu, tuan anak keldai itu berkata kepada mereka, Mengapakah kamu melepaskan anak keldai ini? Murid-murid itu menjawab, Tuhan memerlukannya.
Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Kemudian mereka menghamparkan jubah mereka di atas anak keldai itu dan mendudukkan Yesus di atasnya. Ketika Yesus menunggang keldai itu, orang ramai pun membentangkan jubah mereka di jalan. Apabila dia menghampiri jalan yang turun dari Bukit Zaitun, semua muridnya mula bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang kuat karena semua mukjizat yang telah disaksikan oleh mereka. Diberkatilah Raja yang datang dengan nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Antara orang ramai itu, ada beberapa orang Farisi yang berkata kepada Yesus. Guru, tegurlah murid-muridmu. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu bahwa jika mereka diam, batu-batu pula akan bersorak. ketika Yesus menghampiri Yerusalem dan melihat kota itu, dia pun menangisinya, lalu berkata, Kalaulah kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu, tetapi sekarang semuanya dirahasiakan daripadamu. Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan, mengepung dan mengasakmu dari semua arah. Mereka akan membinasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan seketul pun batu tersusun, karena kamu tidak tahu masanya Allah datang kepadamu. Yesus masuk ke dalam bait suci, lalu mengusir semua pedagang di situ. Dia berkata kepada mereka, Telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri. Setiap hari Yesus mengajar di dalam bait suci. Ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin mereka mencari jalan untuk membunuhnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian karena orang ramai terus-menerus datang mendengar Yesus, dan mereka tidak mahu terlepas sepatah kata Yesus pun. Lukas bab 20. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang ramai di dalam bait suci dan menyampaikan Injil, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua datang kepada Yesus. Mereka berkata kepadanya, Katakanlah kepada kami dengan kuasa siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini, dan siapakah yang memberimu kuasa itu? Yesus menjawab, Aku juga hendak bertanya kepadamu suatu perkara. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes daripada surga atau daripada manusia? Mereka pun berbincang sesama sendiri. Kalau kita berkata, daripada surga, dia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Sebaliknya, kalau kita berkata, daripada manusia, orang ramai sudah tentu akan merejam kita, karena mereka yakin bahwa Yohanes itu seorang nabi. Mereka pun menjawab kepada Yesus bahwa mereka tidak mengetahui dari mana asalnya baptisan Yohanes itu. Oleh itu, Yesus pun berkata kepada mereka, Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini. Kemudian, Yesus menceritakan ibarat ini kepada orang ramai. Seorang menanam ladang anggur. Dia menyewakan ladang itu kepada beberapa penyewa lalu berangkat ke negeri lain dan tinggal beberapa lama di situ. Apabila tiba musim memetik, dia menyuruh seorang hamba pergi kepada para penyewa itu supaya mereka memberikan sebahagian daripada hasil ladang anggur kepadanya. Tetapi para penyewa itu memukul hamba itu lalu menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Dia menyuruh seorang hamba yang lain pula. Tetapi para penyewa itu memukulnya, mencercanya dan mengusirnya pergi dengan tangan kosong juga. Tuan itu menyuruh hamba yang ketiga pula. Tetapi para penyewa itu mencederakannya, lalu mengusirnya. Pemilik ladang itu berkata, Apakah yang hendak kubuat? Baik kusuruh anakku yang kukasihi. Tentu para penyewa itu akan menghormatinya. Tetapi apabila para penyewa itu melihatnya, mereka berbincang sesama sendiri. Inilah warisnya. Marilah kita bunuh dia supaya ladang ini menjadi hak kita. Mereka pun mengusirnya keluar dari ladang lalu membunuhnya. Yesus bertanya, Apakah yang akan dilakukan oleh tuan ladang anggur itu terhadap para penyewa tersebut? Sudah tentu dia akan datang dan membunuh para penyewa itu, lalu menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain pula. Setelah orang ramai itu mendengar ibarat ini, mereka berkata, Semoga tidak begitu. tetapi Yesus memandang mereka dan bertanya,
Kalau begitu, apakah maksud ayat yang tersurat ini? Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru? Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan remuk redam. Ahli-ahli Taurat dan ketua-ketua imam cuba menangkap Yesus ketika itu juga, karena mereka tahu ibarat itu ditujukan terhadap mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Mereka menunggu peluang. Lalu mereka mengutus beberapa orang supaya berpura-pura ikhlas untuk memerangkap Yesus dengan mengemukakan pertanyaan tertentu, supaya mereka dapat menyerahkan Yesus ke dalam kekuasaan dan bidang kuasa pemerintah. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kami tahu apa yang engkau katakan dan ajarkan itu betul. Guru, kami juga tahu bahwa engkau tidak pilih kasih, tetapi dengan ikhlas mengajar cara Allah berdasarkan yang benar. Wajarkah kami membayar cukai kepada Kaisar atau tidak? Yesus mengetahui niat muslihat mereka, lalu berkata, Tunjukkanlah aku sekeping wang dinar. Gambar dan nama siapakah ini? Mereka menjawab, Gambar dan nama Kaisar. Yesus berkata kepada mereka, Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah. Mereka tidak dapat memerangkap Yesus mengenai apa yang dia katakan di hadapan orang ramai itu. Maka mereka diam sahaja karena kagum akan jawabannya. Beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru, Musa menulis untuk kami bahwa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Ada 7 orang adik-beradik lelaki. Yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Yang kedua berkahwin dengan balunya. Kemudian yang ketiga dan seterusnya sampai kepada ke-7 saudara itu. Semuanya meninggal dunia tanpa anak. Akhirnya wanita itu pun meninggal dunia. Pada hari kebangkitan, istri siapakah wanita itu? Kerana ke-7-7-nya pernah mengawininya. Yesus menjawab, Orang dunia zaman ini berkahwin dan dikahwinkan, tetapi mereka yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkawin dan tidak dikawinkan. Mereka itu seperti malaikat dan tidak boleh mati lagi. Mereka menjadi anak Allah kerana mereka telah dibangkitkan. Musa telah menjelaskan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah belukar yang bernyala, Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup kerana semua hidup pada Allah. beberapa orang ahli Taurat berkata, Guru, betul jawabanmu. mereka tidak berani menyoalnya apa-apa lagi. Yesus berkata kepada mereka, Bagaimana dikatakan bahwa Kristus itu anak Daud? Sedangkan Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan berfirman kepada Tuanku, Duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menjadikan musuhmu alas kakimu. Daud menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Di hadapan orang ramai itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Berhati-hatilah dengan ahli-ahli Taurat yang suka kesana-sini berjubah labu, suka diberi salam hormat di pasar, suka duduk di kerusi khas di Sauma'a, dan tempat terhormat di majlis jamuan. Mereka merampas rumah balu, tetapi kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat.